Baik, seterusnya kita berlintas langsung ke Sabah. Antara paparannya perkembangan banjir, PPS di Sipitang ditutup sepenuhnya. Perinciannya kita bersama Imran Azmi Rosli di Kota Kinabalu. Teruskan Imran. Ya Ifah, perkembangan banjir. Setakat 4 petang, 304 penduduk daripada 130 keluarga masih berada di sebuah pusat pemindahan di Beaufort. Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan memaklumkan kesemua mereka ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon. Jumlah penduduk berlindung di PPK itu meningkat berbanding 243 orang daripada 90 keluarga tengah hari tadi. Sementara itu, 2 pusat pemindahan sementara PPS di Sipitang ditutup secara rasmi 3 petang tadi. Sebelum ini, 203 orang membabitkan 96 keluarga ditempatkan di kedua-dua PPS berkenaan. Pelaksanaan projek tebatan banjir di kawasan Beaufort perlu disegerakan sebagai penyelesaian jangka panjang bagi menangani isu banjir dan hakisan tanah. Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa menegaskan ia penting bagi menjamin keselamatan penduduk serta pengguna jalan raya di kawasan berkenaan. Kita lihat keadaan banjir ini memang dalam dan pada masa sama juga tanah runtuh di kawasan ini hakisan. Jadi kita merayu kepada pihak kerajaan supaya dapat menyegerakan pembinaan tebatan banjir inilah melalui peruntukan persekutuan kerana ini adalah merupakan suatu yang mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya, khususnya menggunakan jalan raya inilah, terutama sekali dalam musim banjir inilah. Beliau ditemui media ketika meninjau kawasan terjejas banjir di sekitar daerah Beaufort. Pelajar Sabah di luar negeri disaran agar sentiasa peka dan mendapatkan maklumat sahih mengenai agenda pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan golongan mahasiswa perlu menilai kesungguhan kerajaan secara objektif bagi mengelak pengaruh maklumat tidak tepat. Berucap pada Majlis Pelancaran Inisiatif Graduan Rindu Sabah GRS Subfly 2026 di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Tanjung Malim Perak, Dato' Haji Jim menjelaskan kerajaan komited menyelesaikan isu prasarana utama seperti bekalan air, elektrik dan rangkaian jalan raya. Beliau turut mengingatkan para graduan agar kembali berkhidmat di Sabah selepas tamat pengajian bagi menyumbang kepakaran demi memacu kemajuan negeri. Inisiatif subsidi tiket penerbangan GRS Subfly 2026 bakal memberi manfaat langsung kepada 2,772 pelajar Sabah di UPSI. Langkah tersebut mencerminkan iltizam kerajaan negeri dalam memulangkan hasil negeri menerusi pengukuhan kebajikan dan pendidikan anak watan. Usaha memperkasa perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah diperkukuh menerusi penganjuran program latihan Hub E-Dagang Siri 1 2026 anjuran Yayasan Bumiputera Sabah. Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Johnny Bon Jekuru menyifatkan program itu sebagai platform menyeluruh meningkatkan kemahiran digital dan pemahaman terhadap ekosistem perniagaan dalam talian. So ini adalah satu langkah untuk menyahut cabaran kerajaan di bawah SMJ 2.0 yang mana lebih proaktif untuk meningkatkan hasil pendapatan. Jadi melalui program pada hari ini kita dapat memberi pendedahan kepada pemain perniagaan kita di bawah keusahawanan kecil sederhana dalam skop yang kecil mikroekonomi supaya ini menjadi sebagai satu amalan mereka dalam perniagaan mereka. Fokus utama program merangkumi penggunaan teknologi e-dagang, pengukuhan infrastruktur digital seperti capaian internet serta penyediaan e-platform yang berkesan bagi menjayakan agenda pendigitalan PMKS. Selain aspek teknikal, program turut memberi perhatian terhadap akses pembiayaan dan sokongan institusi. Sambutan Hari Radio Sedunia Sabah FM dan Sabah VFM diraikan sederhana namun meriah melalui kerjasama strategik Majlis Belia Sabah MBS yang berlangsung di Arena Belia Kepayan.
Pada hari ini para belia diberi pendedahan tentang dunia penyiaran radio yang sebenar, yang kemudiannya tentang pendidikan tentang kecerdasan buatan kepada para belia. Mana pada hari ini para belia diberi pendidikan tentang penggunaan AI yang betul supaya dapat menapis maklumat palsu yang terlalu banyak pada ketika ini. Antara aktiviti dilaksana termasuk lagging bubut Sabah FM dan Sabah VFM, ceramah mengenai kecerdasan buatan AI dan lintas langsung rancangan Selamat Pagi Malaysia. Sandakan FM antara stesen rangkaian RTM yang mula mengadaptasi teknologi kecerdasan buatan AI dalam operasinya. Selain memperkasa penyampaian, langkah itu dilihat sebagai pemacu utama dalam memastikan penyebaran dasar kerajaan lebih menyeluruh. Dengan penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI memberi ruang kepada sistem penyampaian yang lebih bermanfaat dan juga banyak perkongsian maklumat di Sandakan FM ini, khususnya menggunakan perkongsian data memberi dimensi ataupun gambaran baru penyampaian di Sandakan FM. Jadi saya berharap Sandakan FM terus mengorak langkah dengan penyampaian maklumat yang lebih berkesan kepada masyarakat. Terdahulu, beliau hadir sebagai tetamu khas di konti Sandakan FM bagi meraihkan sambutan Hari Radio Sedunia bersama warga kerja stesen berkenaan. Radio dan kecerdasan buatan AI diangkat sebagai tema sambutan Hari Radio Sedunia tahun ini. Integrasi teknologi AI mengubah lanskap industri penyiaran sekaligus memperkukuh kepentingannya dalam ekosistem digital. Ikuti laporan bersama Magdalena Dipol. Ia bukan sahaja sekadar teknologi tapi jambatan untuk menghubungkan tradisi penyiaran dengan kecekapan moden bagi memastikan RTM Sabah kekal relevan dalam ekosistem digital. Meskipun AI meningkatkan produktiviti, kawalan editorial dan nilai estetika tetap berpaksi kepada kebijaksanaan manusia. Dia memberi impak yang besarlah kepada operasi dan juga siaran kita, khususnya di Radio RTM Sabah. Sebenarnya teknologi AI ini dia membantu dalam bukan saja kecekapan operasi siaran tapi juga untuk menambah baik pengurusan kandungan dan juga pemahaman kita melalui analisis menggunakan AI untuk para pendengar. Sinergi antara radio dan AI kini membuka dimensi baru dalam dunia penyiaran, sekaligus memastikan kandungan yang dihasilkan kekal dinamik dan memenuhi keperluan pendengar masa kini. AI ni dia cuma sebagai alat sokongan saja. Kita masih bergantung kepada sumber dan juga sentuhan manusia, iaitu DJ ataupun penyampai kita. Sebab DJ ni dia ada emosi, dia ada credibility, kreativiti dia masing-masing. Sebab radio ni adalah berkaitan dengan emosi, rasa dan peranan kita sendiri sebagai manusia yang tidak dimiliki oleh AI untuk menyentuh emosi ataupun rasa pendengar itu sendirilah. Jadi sebagai penyampai, kita seharusnya tidak boleh leka dan tidak boleh ketinggalan, dan kita perlu juga belajar. Sebab tidak mustahil suatu hari nanti AI itu boleh menggantikan tugas kita. Jadi untuk kita kekal relevan, kita juga perlu tahu menggunakan teknologi yang terkini, especially dalam AI ini sendirilah. Justru warga penyiaran perlu mengadaptasi budaya kerja baru yang lebih inovatif dan berteraskan teknologi pintar. Warga RTM perlu memiliki minda pertumbuhan. Mereka harus celik digital, berani mencuba alatan AI baru dan sentiasa meningkatkan kemahiran dalam analisis data serta menghasilkan kandungan kreatif yang dibantu oleh teknologi. Dalam arus digital, radio terus berevolusi tanpa kehilangan identitinya. Radio dan AI bergerak seiring dalam membentuk masa depan penyiaran negara. Sempena Hari Radio Sedunia bertemakan radio dan kecerdasan buatan AI, industri penyiaran terus membuktikan radio kekal relevan seiring perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Magdalena Depol, RTM.
bangun pagi radio kami kan bertanya khabar. Apa khabar? Jangan gusar harimu pastikan Saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan penghargaan buat warga Radio RTM Sabah yang komited memberikan yang terbaik kepada semua pendengar Radio RTM dan juga kepada pendengar setia RTM. Andalah nadi dan kekuatan kami di Radio RTM Sabah. Selamat Hari Radio Sedunia 2026, radio dan kecerdasan buat. Ucapkan selamat Hari Radio lah untuk semestinya kepada stesen yang saya sayangi sendiri dan seterusnya juga kepada pendengar-pendengar. Saya sangat-sangat salut dengan pendengar-pendengar di RTM Sabah ni. Diorang memang sangat-sangat setia. Sebab dari tahun 1990 saya bertugas, saya melihat masih ada pendengar-pendengar kita yang kekal setia sampailah sekarang. Radio sebenarnya mempunyai jiwa, ada soul yang mana pendengar boleh mendapatkan info-info menarik, info-info terkini hanya menerusi radio walaupun semuanya ada di ujung jari. Tapi bila ada dengan berinteraksi dengan penyampai radio, itu ada satu kelainan. Selamat Hari Radio Sedunia. Baik saudara, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Ifah. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Imran.